Bismillahirrahmanirrahim. Imam-imam ilmu al-hadis telah meriwayatkan hadis-hadis yang sahih secara terperinci mengesahkan Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW menjadi tetamu yang mulia di sisi Allah, sehingga hilangnya segala duka cita dan rasa hina akibat diperlakukan oleh kaumnya. Isra dan Mi'raj membuktikan betapa mulianya tugas kerasulan yang dikurniakan kepadanya, tugas yang besar untuk menyeru manusia mengabdikan diri hanya kepada Allah. Terlalu banyak hadis-hadis cerita Isra dan Mi'raj yang tulis di dalam buku-buku sehingga jadi kitab tentang Isra dan Mi'raj. Walaupun hadis-hadisnya bercampur, di antara hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif, dan ada hadis maudhu', hadis yang direka-reka tentang Isra dan Mi'raj. Itu ada juga. Contohnya masuk di dalamnya Israiliyat, langit yang pertama daripada besi, yang kedua daripada temaga, daripada ni. Ini termasuk Israiliyat yang tak disebut oleh Nabi SAW. Nabi tak sebut, tapi ditambah-tambah macam-macam dalam cerita Isra dan Mi'raj. Tetapi kesimpulannya, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang benar-benar berlaku, kerana berlakunya disebut oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Isra dan suratul Najm. Disebut dalam dua surah ini dan diriwayatkan oleh hadis yang mutawatir dengan makna diriwayatkan oleh ramai para sahabat radhiyallahu anhum, dan ramai ulama-ulama hadis yang meriwayatkannya, ulama-ulama yang mu'tabar, yang dikira dari segi ilmunya, waraknya, akhlaknya, dan kuat ingatannya, yang tak boleh dinafikan lagi. Tentang Isra dan Mi'raj, wajib kita kena percaya dan beriman berlakunya Isra dan Mi'raj itu. Apa yang penting ialah kita mengetahui dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan persoal bagaimana jauhnya perjalanan. Jangan persoal bagaimana boleh naik ke langit dengan tidak ada bekalan udara yang cukup. Jangan persoal tidak ada alat-alat yang hebat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengatasi segala alat, mengatasi segala perkara-perkara tabi'i. Allah Ta'ala boleh menghapuskan semua perkara itu dengan kekuasaannya dalam sekelip mata. Yang terpenting perkara ini ialah untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggikan semangatnya apabila dilihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerasulannya kepada seluruh dunia sehingga hari kiamat adalah terlalu kecil di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menentangnya, sama ada orang perseorangan, termasuklah kuasa-kuasa besar dunia, kuasa besar dunia yang menghalang Islam, itu adalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan di zaman kita ini, selepas kejatuhan kerajaan Osmaniyah, orang Islam tidak ada kuasa besar yang melindunginya, sehingga negeri-negeri umat Islam dijajah oleh penjajah-penjajah timur dan barat. Penjajah barat ialah negara-negara Eropah, negara kapitalis, negara Kristian. Timur, negara-negara komunis menjajah negeri-negeri Islam. Dan orang Islam dipecah, diperintah, diserang, dibelasah, dibunuh dengan jumlah yang sangat besar, sehingga dihancur leburkan. Kita menyaksikan agama Islam tidak mati. Cahaya agama Allah bukan saja tidak padam,
Bahkan Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok dunia. Di Amerika berpuluh-puluh juta orang Islam. Di Amerika puluh juta orang Islam di benua Amerika. Di kalangan ratus-ratus juta rakyat Amerika yang bukan Islam, ada puluh juta orang Islam. Di India, kalangan 1 bilion, ada ratus juta orang Islam. Di China, ada ratus juta orang Islam. Di Rusia, ada berjuta-juta orang Islam. Di negeri yang menjadi pusat untuk menentang Islam, orang Islam berkembang dengan jumlah yang besar. Ini kekuasaan Allah yang kita dapat tengok dalam dunia pada hari ini. Ini adalah di antara bukti Isra dan Mi'raj yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW untuk menghiburkan hati Nabi SAW. Dan Nabi pernah menegaskan, wallahi inna Allah sayutimman hadha al-amra. Allah Ta'ala menyempurnakan urusan agama ini. Dalam hadis yang lain, yablughu ma balagha al-lail wan nahar. Urusan agama ini akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Di mana sampainya matahari, ada siang dan malam, Islam akan sampai. Ini disebut oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu, mereka yang bersama dengan Islam jangan rasa takut dan gentar dengan kelemahan yang ada pada umat Islam pada hari ini. Jangan takut, kerana kita adalah agama Allah yang maha berkuasa. Jangan berasa hina, sebabnya kerana orang Islam banyak yang berasa hina, berasa lemah, takut nak mengamalkan Islam, takut nak menunjukkan Islam, tak berani, rasa rendah diri. Kita nak asdar, kita adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj berlaku dengan ruh dan jasad. Inilah riwayat yang sahih di kalangan jumhur ulama, kerana ia adalah perkara luar biasa, menguji iman manusia terhadap Allah dan Rasulnya. Di samping perkara yang dilihat di dalam perjalanan yang penuh dengan pengajaran dan amaran kepada seluruh manusia, dan menjadi tanda-tanda kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj berlaku dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh sahaja. Walaupun di sana ada diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan ruh. Riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan ruh. Ulama menolak riwayat ini kerana masa berlaku Isra dan Mi'raj, Aisyah radhiyallahu anha masih kanak-kanak kecil, belum balik lagi. Riwayatnya tidak kuat. Muawiyah bin Abi Sufyan masih berlaku Isra dan Mi'raj, masih kafir lagi. Dia masih kafir lagi di masa itu, kerana dia masuk Islam selepas pembukaan Mekah. Maka riwayatnya tidak kuat. Walaupun ada setengah orang nak suka ambil hak pelik-pelik pada orang. Memang ada jenis orang alim ni, dia suka waktu biar benda pelik pada orang, nak tunjuk dia tahu waktu biar benda pelik-pelik, menyebabkan orang-orang ada tahu hal macam ni, berasa ni hebat ilmu dia ni. Ini riwayat yang dhaif, riwayat yang ditolak, yang tidak kuat. Riwayat yang kuat ialah dengan ruh dan jasad. Oleh kerana itulah Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya menentang dengan sekeras-kerasnya. Kalau Nabi mengatakan, aku bermimpi semalam, ruh aku dibawa ke langit, maka Abu Jahal tak kata apa. Ini Abu Jahal dan pengikutnya menggunakan Isra dan Mi'raj untuk memfitnahkan Nabi SAW, menunjukkan peristiwa itu dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh sahaja, dan untuk menguji orang-orang yang beriman, sejauh mana percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan dan kekuasaannya.
Tahu mana percaya pada Nabi SAW, kebenarannya. Perjalanan yang jauh dan banyak peristiwa yang ditunjukkan itu hanya berlaku dalam satu malam sahaja. Rasulullah SAW dibawa dengan burak, sejenis binatang kenderaan yang sangat laju, dan diiringi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Pertama-tamanya menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW singgah di beberapa tempat dan melihat beberapa perkara yang menjadi cabaran di dalam perjalanan dan perjuangan yang telah lalu dan akan datang, yaitu cabaran iblis, syaitan, manusia dan jin, Yahudi dan Nasrani, serta kehidupan dunia yang menggoda manusia. Dalam perjalanan pergi ke Masjid Aqsa, menaiki burak. Burak sejenis binatang yang sangat laju, dia sebut burak. Nabi sebut burak. Binatangnya lebih besar pada keldai, lebih kecil pada kuda, tetapi perjalanannya sangat laju. Adapun orang lokeh gambar buat kepala manusia, tubuh itu mengarut belaka. Dia lokeh. Kalau yang tukang jual gambar tu orang India, dia buat rupa India. Kalau tukang jual gambar tu orang Cina, buat rupa Cina, kepala borok. Tukang jual gambar tu orang Afrika, buat kepala Afrika. Itu semua reka. Reka binatang alam rohani, binatang yang tidak ada di alam dunia, yang dapat dilihat, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus menjadi tunggangan Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Dalam perjalanan itu menemui seruan-seruan Yahudi dan Kristian, seruan-seruan dunia dan segala golaannya, gangguan syaitan dan jin. Dalam perjalanan itu, yang mengganggu itu ialah gangguan dalam perjalanan hidup manusia yang beriman. Bukan sahaja perjalanan Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Menggambarkan kita orang Islam akan diganggu oleh orang kafir, Yahudi, Kristian, musyrikin, akan mengganggu perjalanan kita. Diganggu oleh jin yang kafir, iblis, mengganggu perjalanan kita. Diganggu oleh godaan-godaan dunia, harta benda, pangkat dan lain-lain. Ini mengganggu perjalanan kita sebelum kita meninggal dunia. Dan inilah cabaran dalam hidup kita yang Allah Ta'ala menguji iman orang-orang yang beriman itu, bersih ataupun tidak, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan bersih dengan iman. Kalau kita bertaubat, kalau tak bertaubat, bawa sebagian dosa itu. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita kena sedar, Yahudi, Kristian, musyrikin ini, kita kena dakwah dia, kita kena ajak dia masuk Islam. Itu tanggungjawab kita. Kita kena berdepan, tak boleh tinggal mereka ini. Kerana tanggungjawab kita menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga kait kita supaya ikut dia, kait kita. Maka berlakulah perlawanan, berlakulah perdebatan, berlakulah berhujah, sehingga berlakunya peperangan. Sampai peperangan boleh berlaku pertemuan di antara Islam dan kafir. Ini perkara biasa. Dan kita digalakkan berhujah, berdebat, kerana untuk menarik orang kepada Islam seberapa ramai yang boleh. Bukan membunuh orang seberapa ramai yang boleh. Bunuh selesai masalah, tapi bunuh tak boleh menyampaikan risalah dengan sepenuhnya kepada manusia. Ada kita bunuh seorang, zuriat keturunan dia dibunuh juga. Ada orang yang dia mati kafir, meninggalkan zuriat keturunan yang masuk Islam kemudian daripadanya. Di sinilah hikmat kita disuruh bersabar dengan sebanyak-banyaknya menghadapi cabaran-cabaran itu dengan sabar.
Ditunjukkan betapa mulianya orang yang berjaya di dalam perjalanan itu, dan rugilah orang-orang yang terpesong di dalam perjalanan menuju pertuhannya. Apabila Rasulullah SAW sampai ke Masjid Aqsa, baginda bersembahyang dengan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baginda diuji dengan rasa dahaga apabila dihidangkan beberapa jenis minuman. Rasulullah SAW memilih susu, iaitu minuman fitrah, menggambarkan betapa Islam adalah agama fitrah dan betapa bersihnya jiwa Rasulullah SAW yang membawa agama fitrah itu. Dalam perjalanan menuju ke Masjid Aqsa, baginda sampai ke Masjid Aqsa setelah menghadapi ujian, bertemu dengan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dan bersemayang di Masjid Aqsa. Nabi kita jadi imam semayang, menandakan semua Nabi-Nabi adalah Islam. Tidak ada Nabi Yahudi, tak ada Nabi Kristian, tak ada Nabi Buddha, tak ada Nabi Hindu. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Adapun agama-agama yang lain, agama yang sudah dipinda, yang sudah diselewengkan, agama yang direka dan dicipta, bukan agama yang sebenar. Semua Nabi-Nabi adalah Islam, dan sembahyangnya sembahyang Islam, sembahyang yang ada bacaannya, yang ada zikirnya, yang ada rukuk dan ada sujudnya. Tidak ada sembahyang yang akak sembah pada patung dan berhala. Tidak ada sembahyang yang pakai alat muzik macam orang Kristian, pukul gendang. Tak ada sembahyang yang jenis mengangguk-ngangguk macam orang Yahudi. Tidak ada. Sembahyang macam yang diajar oleh Nabi SAW, yang diterima pada malam Isra dan Mi'raj. Dan Nabi menyebut, setelah diajar oleh malaikat Jibril, Nabi menyebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, bersembayanglah sebagaimana kamu tengok aku sembayang. Aku sembayang macam mana? Itu cara sembayangnya. Asal sembayang itu ialah sebagaimana yang kita lihat. Adapun perkara cabang di dalam sembahyang itu, ada kunut, tak ada kunut, tasbihnya begini, bacaannya begini, kiraatnya begini, itu perkara khilaf kalangan ulama, perkara cabang. Asal sembahyang 5 waktu sudah diajar oleh Nabi SAW, dan sama saja asasnya. Kita pergi ke Mekah, dengar tak imam cik Mekah tak baca bismillah, itu khilaf dalam masalah bismillah. Adakah dia berfatihah ataupun tidak, itu khilaf. Tetapi tak dinafikan sunat di sisi mereka. Mazhab Syafi'i, bismillah adalah wajib, sebahagian berfatihah. Mazhab lain mengatakan tidak wajib, sunat saja. Tak jadi masalah. Kita dibolehkan mengikut imam dalam perkara pokok, perkara cabang, tak jadi masalah. Inilah sembahyang Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sudah tentulah bacaan sembahyang itu berbeza. Nabi Musa, Nabi Isa dengan bahasa Ibri, Nabi-Nabi yang lain dengan bahasa masing-masing. Maka Nabi kita sembahyang dengan bahasa Arab. Semua Nabi-Nabi ikut di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan satu agama, menyembah Tuhan yang satu. Sudah sembahyang, Nabi kita dahaga dihidangkan depan Nabi. Diriwayatkan dihidangkan susu dengan air. Satu riwayat kata susu, air dan arak. Arak ni ialah jus, bukan arak mabuk, arak syurga. Hak arak mabuk tu mabuk juga. Hak tu hak jenis buah-buahan yang basi, buah-buahan yang dibasikan daripada buah-buahan. Suka orang, ada orang suka minum hak basi, ada orang jenis lain minum hak basi. Biasanya hak makan nasi basinya kambing dengan ayam. Orang minum arak itulah dia pilih air buah-buahan yang dibasikan, yang boleh merosakkan. Nabi dihidangkan dengan minuman daripada susu, air dan buah-buahan. Nabi memilih susu kerana susu adalah fitrah kejadian manusia. Memilih minuman fitrah, minuman semula jadi.
Islam adalah agama fitrah. Kemudian berlakulah Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dibawa ke langit satu demi satu, disambut dengan kemuliaan para malaikat Allah di 7 petala langit. Rasulullah SAW diketemukan dengan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Pada malam bersejarah ini Rasulullah SAW menerima satu perintah yang sangat penting kepadanya dan umat, iaitu sembahyang 5 waktu yang diringankan oleh Allah daripada 50 sembahyang. Diberi ganjaran kepada sesiapa yang menunaikannya dengan beriman dan percaya kelebihannya dengan 50 sembahyang. Sungguh banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, contoh dan teladan, serta bukti kerasulannya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam perjalanan langit, tiap-tiap langit pertama sehingga 7 langit disambut oleh malaikat. Malaikat menyambut kedatangan Nabi SAW sehingga Sidratul Muntaha. Ada malaikat yang menyambut, menandakan kelebihan Rasul mengatasi malaikat. Mengapa Rasul mengatasi malaikat? Malaikat difitrahkan dengan tidak ada nafsu. Malaikat tidak ada nafsu. Malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Mereka tak timbul Siti Maryam berzina dengan Jibril. Nak berzina macam mana dengan Jibril? Jibril bukan lelaki. Bukan lelaki Jibril ni. Kena faham. Siti Maryam dibawa roh kejadian. Jibril tidak lelaki, tidak perempuan. Dan malaikat tidak ada nafsu. Adapun manusia ada nafsu. Rasul-rasul mempunyai nafsu yang tinggi, kekuatan yang tinggi, kesihatan yang tinggi, kemahuan yang tinggi. Tapi rasul-rasul boleh melawan nafsunya. Boleh melawan nafsunya. Boleh lawan nafsu dia, rasul-rasul ni. Tidak mengerjakan yang haram. Di sinilah kelebihan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman jadi raja. Nabi Sulaiman memerintah dunia, manusia, jin dan binatang. Kekayaan melimpah ruah, tak meninggalkan taat pada Allah Ta'ala, tak meninggalkan sembahyang tasbih, khusyuk pada Allah Ta'ala, tidak mabuk dengan harta dan kekuasaan. Nabi-Nabi, ini kelebihan Nabi-Nabi. Diberi kerajaan, diberi harta. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW setelah mencapai kemenangan, diberi hartanya yang banyak, perempuan, isteri, tapi Nabi dapat mengawal nafsunya, sentiasa kuat beribadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan Nabi-Nabi mengatasi malaikat. Mengatasi malaikat. Roh Nabi-Nabi lebih tinggi pada roh malaikat, kerana ketinggian rohnya berlawan dengan hawa nafsu manusia yang ada dalam dirinya yang tak ada pada malaikat. Menjadikan Rasul-Rasul mengatasi malaikat yang muqarrabin. Kelebihan Rasul-Rasul. Dan Nabi kita mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Kerana kerasulannya pada seluruh manusia. Rasul yang lain untuk satu kaum, satu bangsa, satu zaman dia saja. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Cabarannya, musuhnya lebih besar, lebih ramai, ujiannya lebih dahsyat dan lebih hebat. Maka kelebihannya mengatasi Rasul-Rasul yang lain. Ditemu dengan Rasul-Rasul di tiap-tiap langit. Ada Rasul-Rasul yang ramai pengikut. Ada Rasul-Rasul yang berjalan seorang diri, tak ada pengikut. Rasul yang pengikutnya sedikit. Dalam surah Yasin, Rasulnya 3, yang ikutnya seorang saja, Habib bin Najjar, yang dibunuh dan dipijak oleh orang ramai sampai tubik perut dalam surah Yasin. 3 Rasul yang ikut seorang saja. Dalam kisah yang lain, ada seorang Rasul yang dikurung dalam penjara, dalam telaga, buang dalam telaga, diletak batu yang besar tak boleh angkat. Akhirnya seorang mencari kayu api yang menghulu makanan pada Rasul itu,
tak mampu nak angkat batu yang besar itu. Seorang dia pengikut. Ada rasul yang berjalan seorang diri untuk memberi semangat kepada Nabi SAW. Jangan takut, jangan bimbang. Tugas engkau menyampaikan. Yang beri hidayah itu Allah Ta'ala. Ramai ke sikit ke orang ikut, itu hal lain. Tugas kamu memberitahu saja. Ditunjukkan itu pada malam Isra' dan Mi'raj. Tujuannya memberi semangat kepada Nabi SAW. Dan seterusnya dia beri perintah sembahyang 5 waktu, yang pada asalnya dia beri 50 sembahyang. 50 sembahyang Tuhan beri. Nabi seorang rasul yang kuat ibadat, yang suka beribadat. Bila dengar 50 sembahyang, Nabi suka sangat. Bila Nabi turun sampai ke langit yang ke-6, jumpa Nabi Musa balik. Musa tanya, Tuhan beri apa kamu? Nabi kita kata Tuhan beri 50 sembahyang. Musa kata, tak boleh ni umatmu tak rok. Mu kena naik, minta kurang lagi. Maka Nabi kita naik, minta kurang lagi. Kurang 5. Turun balik. Musa kata naik lagi. Kurang 5. Sehingga berulang alik naik. Maka tinggal sembahyang 5 waktu. Digandakan 10 kali ganda, macam 50 waktu. Mengapa Allah Ta'ala pilih Nabi Musa? Musa seorang rasul yang gagah berani. Rasul yang berdepan dengan Fir'aun, raja yang paling ganas dalam sejarah manusia. Yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Membunuh anak-anak yang kecil, menyembelih anak lelaki untuk menghalang kelahiran Nabi Musa AS. Yang ganas, bunuh budak-budak kecil, dia sembelih budak-budak kecil. Ini ganas. Raja yang ganas, yang garang, yang bala tentera yang banyak. Allah Ta'ala pilih Nabi Musa menghadapi raja yang ganas ini, yang paling zalim dalam sejarah manusia, mengaku jadi Tuhan, yang kaya, menggunakan kekayaan untuk membeli rakyat, menakutkan rakyat. Tuhan pilih Nabi Musa untuk menegur Nabi kita Muhammad SAW dengan sembahyang 5 waktu. Ini kehebatan Nabi Musa. Di samping Nabi-Nabi yang lain, ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Itu rasul-rasul yang ulul azmi, yang mempunyai keazaman perjuangan yang hebat dalam sejarah semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Akhirnya sembahyang 5 waktu menjadi ibadat yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara langsung, kita tak macam penganut agama lain, berjumpa dengan padri, berjumpa dengan patung, dengan berhala, jadi sesat. Dengan Allah Ta'ala mudah je nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Terus di mana saja, di mana bumi tempat kita berpijak, di situ boleh bersemayang menghadap Allah Ta'ala. Sama ada semayang yang wajib atau semayang yang sunat, langsung dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW selamat pulang di waktu paginya. Apabila peristiwa penting ini diberitahu kepada orang ramai, maka orang-orang musyrikin melonjok-lonjok bagi mendusta dan mempersendakan Rasulullah SAW. Keadaan yang begini rupa memberi kelebihan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila beliau dengan tegahnya menyatakan, demi Allah, kalau dia memberitahu kepadaku apa berita yang datang dari langit ke bumi di waktu malam atau siang, aku tetap mempercayainya. Dengan pendirian ini memang kena pada tempatnya Allah mengurniakan gelaran As-Siddiq pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana gelaran ini akan disebut sehingga hari kiamat dan menjadi contoh sampai bila-bila, di mana martabat As-Siddiq itu hanya dicapai oleh sesiapa yang mempercayai Allah dan Rasulnya dengan berpegang pada sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat kemuliaan Rasulnya yang mengatasi ukuran akal fikiran semata-mata. Bila Nabi balik ke Mekah waktu pagi,
Abu Jahal orang yang pertama temu Nabi. Ada berita apa? Berita apa? Abu Jahal nak kena Nabi SAW. Lalu Nabi kata, aku telah dibawa oleh Tuhan berjalan semalam. Ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Macam mana kalau aku kupu orang ramah? Memberitahu. Sila kupu orang ramah. Kupu orang ramah sebenarnya boleh. Ada Nabi nak ceramah, dia tolong panggil orang ramah. Tujuannya dia nak memperkenalkan Nabi SAW. Ini pula aku nak perkenalkan Nabi. Beritahu Isra. Belum Mi'raj lagi. Belum Mi'raj lagi. Kemudian dikumpulkan orang ramai, Nabi terus memberitahu, menceritakan Isra dan Mi'raj. Maka dibohongi oleh orang ramai. Sebelumnya Nabi berjumpa dengan mak saudara dia, Atikah binti Abdul Muttalib. Dia cerita, mak saudara kita jangan cerita korang lah, cerita macam ni teruk lah, hak ada ni teruk dah, hak ada dah berat dah, cerita ni pula. Nabi kata tidak, Allah Ta'ala perintah pada aku mesti menyampaikan. Mesti menyampaikan. Bila Nabi menyampaikan, maka orang-orang kafir mengambil peluang dengan sepenuhnya untuk membohongi Nabi SAW. Bagaimana perjalanan ke Baitul Maqdis memakan masa sebulan pergi, sebulan balik. Mau pergi dalam satu malam saja. Belum rayak ke langit lagi. Belum cerita naik ke langit lagi. Naik ke langit itu tak ada tandingan-bandingan, tak boleh nak ukur lagi. Isra sudah dibohongi. Peristiwa yang menggoncangkan orang-orang yang beriman. Yang sudah beriman goncang, bergoncang, menjadi fitnah. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan tidaklah kami jadikan segala penglihatan yang kau lihat pada malam Isra dan Mi'raj itu melainkan fitnatan lin-nas, ujian kepada manusia semuanya. Ujian bermanusia percaya pada Allah, percaya pada Nabi SAW. Di saat semua orang dalam keadaan keliru, yang kafir membohongi sepenuh-penuhnya, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Abu Bakar terus membenarkan oleh kerana yang cerita ni Muhammad, dia seorang yang benar, yang tak pernah cakap bohong sejak awal yang aku kenal dia. Maka kalau dia kata pergi ke Masjid Aqsa, dia kata ke langit, dia kata siang, dia kata malam, dia kata bila-bila pun aku mempercayakan, kata Abu Bakar. Di sini Abu Bakar layak mendapat gelaran As-Siddiq, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Martabat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar. Maka dia menyelamatkan orang lain sama yang bergoncang imannya, selamat dengan sebab ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mempertahankan Nabi SAW dalam peristiwa yang sangat dahsyat, sehingga hari ini kita pun selamat sama. Bila kita melihat ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala, maka sudah tentulah Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja dengan kekuasaannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan Islam kepada kabilah-kabilah dan orang-orang yang datang dari luar Mekah. Setelah penduduk Mekah habis reng diajak pada Islam, sekadar tu je yang masuk Islam. Pergi ke Taif menghadapi masalah. Lalu Nabi SAW mengubah strategi pendekatan dakwah, mengajak kabilah-kabilah Arab. Bukan menyerah kalah, tapi lebih maju lagi. Walaupun langkah ini telah diambil sejak tahun keempat selepas kenabian. Nabi dah ajak orang luar Mekah masuk Islam tahun keempat selepas dilantik jadi Nabi. Tetapi apa yang dilakukan ketika berdakwah di Taif
dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah-kabilah Arab setelah pulang dari Taif berbeza dengan yang dilakukan selama ini. Ada beza. Kiranya dahulu baginda hanya mengajak kepada Islam sahaja, ajak orang masuk Islam je. Tetapi di peringkat ini ditambah dengan perkara baru yang bukan sahaja mengajak kepada Islam, tetapi meminta janji untuk menegakkan Islam dan memberi perlindungan kepada pendukungnya. Ini peringkat nak berperang, mengajak masuk Islam dan bersedia untuk berjuang dan berperang mempertahankan Islam. Ini peringkat ini. Oleh itu memang tepat bagi setengah-setengah ulama yang menyatakan bahawa inilah mukaddimah kepada lahirnya perjuangan ke arah negara Islam secara terbuka. Langkah ini langkah untuk mendirikan sebuah kerajaan Islam yang berdaulat. Kerajaan Islam yang berdaulat, kerajaan Islam yang ada kuasa memerintah negara. Ini langkah yang berikut. Al-Imam Az-Zuhri telah menyebut beberapa kabilah yang pernah ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian besarnya menolak, bukan saja tak mahu masuk Islam, ajak pula berjuang, lagi beratlah. Maka sebahagian besarnya menolak. Yang menarik perhatian saya untuk menjadikan kajian dan iktibar kepada pendukung harakah Islamiyah ialah pertemuan Rasulullah SAW dengan kabilah-kabilah berikut. Banyak kabilah yang ditemui, kita pilih kabilah ini untuk jadi pengajaran. Bani Kilab, kabilah Bani Kilab. Rasulullah SAW telah menemui satu keluarga dari kalangan mereka. Ia dikenali dengan nama Bani Abdullah. Satu keluarga kalangan Bani Kilab, nama keluarga Bani Abdullah. Kerana salah seorang daripada datuk nenek dia nama Abdullah. Rasulullah mengajak mereka kepada Islam dan mempertahankan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata kepada mereka, "Innallaha qad ahsana isma abikum." Sesungguhnya Allah telah menjadikan nama yang baik kepada bapa keturunan kamu, yakni Abdullah. Nabi puji takkimu nama Abdullah, nama yang paling mulia. Disebut dalam hadis ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Sekasih-kasih nama di sisi Allah yang Abdullah dan Abdurrahman. Disebut dalam hadis. Nama yang Tuhan paling kasih sekali Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama. Sebut dalam hadis. Kita ni tak boleh cari nama pelik-pelik. Nama pelik-pelik siapa dah itu nak sebut pelik dah lalu. Perlu tu Ikmanikah nak sebut. Pelik nama. Malangnya mereka tidak menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak terima seruan Nabi. Bani Hanifah, Rasulullah SAW menemui pula kabilah Bani Hanifah, lalu mengajak mereka kepada Islam dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi merekalah kabilah yang paling buruk cara dalam menolak dakwah Islamiyah. Mereka kabilah yang paling buruk yang mengajak Nabi paling kasar sekali. Bani Hanifah ni kawasan dia dekat Riyadh, Najd. Itu kabilah dia di situ. Bani Amir bin Sa'sa', mereka diajak kepada Islam dan kepada tanggungjawab mempertahankan Rasul yang membawanya. Salah seorang dari kalangan mereka bernama Bayharah bin Faras telah menjawab, "Demi Allah, kalau aku mengambil pemuda Quraisy ini, nescaya aku dapat menguasai bangsa Arab." Kalau aku sokong dia, hebat kita boleh jadi ketua, menguasai bangsa Arab. Kemudian ia meneruskan ucapannya,
Apa pandangan kamu kalau kami berbai'ah dengan kamu untuk bersama urusanmu ini? Seterusnya Allah memberi kemenangan kepadamu. Adakah kami pula menjadi pemimpin selepasmu? Minta jawatan dah. Kalau menang, siapa dia jadi ketua? Orang kami jadi ketua. Belum apa-apa nak jadi menteri dah ni. Ni ada dalam malam ni pun ada ni. Nak jadi menteri dah, jadi pemimpin dah. Belum menang lagi minta dah. Nak jadi pemimpin. Rasulullah SAW menjawab, perkara itu serah kepada Allah, ia akan meletakkannya menurut kehendaknya. Al-mukrillah yu'tihi man yasha. Itu kemuliaan Allah. Allah Ta'ala menentukan siapa yang dikehendaki. Bayharah menjawab, adakah kami mendedahkan leher kami untuk kepentinganmu setelah Allah memberikan urusan kepimpinannya kepada orang lain? Oleh itu kami tidak berhajat untuk bersamamu. Mereka enggan menerima Islam. Kalau macam ni, tak boleh janji jawatan apa-apa. Kami tak boleh cakap, tak ada ikutmu. Setelah mereka pulang, lalu mereka dikunjungi oleh seorang tua yang tidak mampu lagi berjalan jauh. Tetapi orang tua ini sentiasa bertanya berita-berita baru dari orang-orang yang pulang dari musafir. Bila balik ke kampung, ada orang tua yang tak boleh jalan jauh, selalu tanya berita, ada berita apa? Lalu mereka menceritakan bahawa mereka telah dikunjungi oleh seorang pemuda Quraisy yang mendakwa ia menjadi nabi yang mengajak mereka kepada ajarannya dan mempertahankannya dan bersedia untuk datang ke negeri kita. Sedia mari negeri kita ni. Nabi ni cerita ke orang tua tu. Apabila orang tua itu mendengar berita tersebut, ia terus menjawab, hai Bani Amir, adakah kita berpeluang lagi untuk bertemunya? Ada peluang nak temu dengan dia tak? Demi Tuhan yang diri orang yang kamu temui itu di dalam genggamannya, tidak pernah seorang pun di kalangan keluarga Bani Ismail mereka akan cakap seperti itu. Sesungguhnya perkara itu adalah benar. Di manakah kamu letak pikiran kamu? Ini keturunan Ismail yang tak pernah bercakap bohong. Mu letak mana kepala mu dah ikut orang ni? Orang tua ni kata, sayang, mu dah ikut orang, dah ikut Nabi ni, maka rugilah mereka. Bani Syaiban, di antara yang menarik ialah pertemuan dengan Bani Syaiban, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyertai Rasulullah SAW memulakan pertanyaan, kamu ini dari kabilah apa? Mereka menjawab, kami dari kabilah Syaiban bin Sa'labah. Kabilah Syaiban bin Sa'labah, nama datuk nenek dia lah ni. Lalu Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahawa mereka yang ada itu adalah pemimpin-pemimpin Bani Syaiban. Di antara mereka ialah Makhruq bin Amir, Haris bin Qabisah, Musanna bin Harithah, dan Nu'man bin Syariq. Makhruq yang paling petah bercakap dan paling kacau. Makhruq bin Amir ialah seorang yang paling lawa, hebat rupa dan paling petah bercakap. Rambutnya berdandan, dua terhulu ke atas dadanya, rambut panjang berdandan, letak di dada ni. Ni macam orang Red Indian agaknya begitulah. Ni orang Arab zaman dulu. Abu Bakar bertanya, berapakah jumlah kamu? Jumlah pengikut kamu berapa? Mereka menjawab, lebih dari 1000. Suatu jumlah yang tidak boleh dikalahkan kerana banyaknya. Bakar bertanya, bagaimanakah pertahanan kamu? Makhluk menjawab, kami mempunyai usaha dan kesungguhan, dan bagi tiap-tiap kaum itu ada batasnya. Abu Bakar bertanya lagi, bagaimanakah caranya apabila berlaku peperangan dengan musuh-musuh kamu? Makhluk menjawab, kami menjadi orang yang paling garang apabila kami bertemu musuh,
dan menjadi hebat berperang apabila kami marah. Kami mementingkan pelajaran, menunggang kuda kepada anak-anak kami dan mengutamakan senjata berketurunan kami. Kemenangan itu di sisi Allah, kata mereka. Percaya Allah. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah. Adakah saudara ini dari orang Quraisy yang terkenal? Ditanya Abu Bakar. Sambil ia menghalakan pandangan Rasulullah SAW. Tunjuk ke Nabi. Ini orang yang terkenal ke? Dia tunjuk. Abu Bakar menjawab, adakah telah sampai kepadamu tentang Rasulullah? Ini dia orangnya. Makhluk menjawab, ya telah sampai kepada kami berita itu. Apakah seruanmu itu, wahai saudara Quraisy? Kami dah dengar dah, dia lantik jadi Nabi. Apa ceritanya? Rasulullah menjawab, aku mengajakmu kepada bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku ini adalah Rasulullah yang mengajak supaya memberi perlindungan dan pertolongan kepadaku. Sesungguhnya orang-orang Quraisy berterang-terangan menentang perintah Allah dan membohongi Rasulnya. Mereka lebih mengutamakan kebatilan dari kebenaran. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Itu ucapan Nabi. Makhluk menambah lagi, apakah lagi ajaran yang dibawa olehmu, wahai saudara Quraisy? Apa lagi? Rasulullah SAW pun membaca firman Allah Ta'ala. Nabi baca ayat Quran, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Surah Al-An'am ayat 151. Artinya, katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan kamu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhan kepadamu supaya kamu memahaminya. Makhluk menambah lagi bila dengar ayat Quran, ke arah apakah lagi seruanmu, wahai saudara Quraisy? Ke arah mana? Tanya lagi. Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Makhluk terus menegaskan, hai saudara Quraisy, kamu telah mengajak kepada kemuliaan akhlak dan kebaikan amalan. Bohonglah orang yang membohongimu dan menentangmu, kata dia. Hani, apabila dilihat Hani bin Qabish orang tua kami dan ia bertanggungjawab dalam perkara agama, Hani pun menegaskan, kami telah pun mendengar ucapanmu, hai saudara Quraisy. Daku berpendapat dengan meninggalkan agama kami lalu mengikut agamamu, kerana satu pertemuan yang tidak berawal dan berakhir ini adalah memperkecilkan pandangan dan sengkaknya fikiran terhadap akibatnya. Sesungguhnya kesilapan ini berlaku kerana gopoh di belakang kami ramai lagi pengikut. Kami tidak suka memaksa mereka dengan suatu ikatan. Oleh itu pulanglah kamu dahulu dan kami juga pulang ke tempat kami.
supaya kamu dapat berfikir dan kami juga dapat berfikir lagi. Kata orang tua ni, biar kita mikir dulu. Hak membawa ni baik, biar kita bincang panjang-panjang lagi. Aku balik jumpa pupuak aku, mu balik jumpa pupuakmu. Sesungguhnya makhluk memperkenalkan Al-Musanna bin Harithah. Al-Musanna, bukan Al-Musanna. Al-Musanna bin Harithah. Musanna bin Harithah ni akhirnya dia masuk Islam. Zaman Sayyidina Umar menjadi panglima yang sahadal Khalid bin Walid. Dia syahid dalam perang Parsi. Ni Musanna. Ini ialah Al-Musanna bin Harithah, pemimpin kami dan orang yang bertanggungjawab dalam masalah peperangan. Ini dia Musanna bin Harithah. Al-Musanna berkata, kami telah mendengar ucapanmu hai saudara Quraisy. Jawapannya ialah seperti yang dinyatakan oleh Hani bin Qabisah. Kami tidak boleh meninggalkan agama kami dan pengikut kami dengan satu pertemuan sahaja. Dan kami juga berada di antara dua perairan. Kami duduk di antara dua kawasan. Rasulullah pun bertanya, apakah dua perairan itu? Al-Musanna menjawab, sungai-sungai yang menjadi sempadan Kisra Raja Parsi dan sempadan yang kabilah-kabilah Arab. Sempadan Kisra dosanya tidak terampun dan keuzurannya tidak diterima. Adapun sempadan yang kabilah-kabilah Arab, dosanya terampun dan keuzurannya diterima. Sesungguhnya kami ada perjanjian yang dikenakan ke atas kami oleh Kisra Raja Parsi. Kami tidak boleh melakukan sesuatu yang menentangnya dan tidak boleh memberi perlindungan kepada penentangnya. Aku berpendapat perkara ini agama Islam dibenci oleh raja-raja. Islam ni satu agama dibenci oleh semua raja-raja dalam dunia. Sudah tentu kami akan berdepan mereka. Kalau kamu bersetuju, kami boleh memberi perlindungan kepadamu dan melindungi di dalam kawasan kabilah Arab sahaja. Boleh ke tidak? Kalau aku berjanji untuk berperang dengan orang Arab. Parsi kuasa besar dunia. Besar, kuasa besar dunia. Kalau lawan orang Arab boleh. Kabilah-kabilah. Nak lawan dengan Parsi, kuasa besar dunia. Rasulullah menjawab. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ma asa'tumur radda idza afsahtum bisidqi fa inna dinallahi lan yansurahu illa man hatahu min jami'i jawanibih ara'aytum illam talbathu illa qalilan hatta yurithakumullahu ardahum wa diyarahum wa yufrijukum nisa'ahum atusabbihuna Allah wa tuqaddisuna. Nabi kata, kamu tidaklah menolak secara buruk kerana kamu berterus terang dengan bercakap benar. Ketahuilah, sesungguhnya agama Allah itu tidak akan memberi pertolongan untuk menegakkannya, melainkan oleh sesiapa yang dapat menguasai segala penjurunya. Apa pandangan kamu jika berlaku dalam masa yang singkat Allah menjadikan kamu dapat mewarisi memerintah bumi mereka, rumah-rumah mereka dan perempuan-perempuan mereka, dan dapat berserukan dengannya? Adakah kamu memuji Allah, bertasbih dan bertakbir terhadapnya? Kata Nabi, ini janji Allah. Allah menjanjikan kemenangan. Orang yang ikut aku ni kena hadap semua, tak boleh hadap Arab saja. Termasuk Parsi kena hadap. Seluruh dunia yang akan lawan kita kena hadap, kata Nabi. Itu lebih kurang. Allah menjanjikan kemenangan. An-Nu'man bin Syarik menyahut, ya Tuhan, mudah-mudahan dikurniakan itu kepadamu. Dia doa. Rasulullah SAW terus membaca firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Ini ayat yang Tuhan turun pada aku. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan majlis dengan diiringi oleh sahabat yang mengiringinya untuk menemui kabilah lain. Walaupun Bani Syaiban tidak memeluk Islam, tetapi mereka menunjukkan sikap yang baik dan di kalangan mereka ada yang menerima tetapi ditangguh oleh keadaan yang dipikirkan oleh mereka. Perjumpaan itu menunjukkan betapa tegahnya Rasulullah SAW menyatakan Islam dan betapa perlunya ketegasan kepada orang yang bersedia untuk menegakkannya dan menghadapi musuh-musuhnya.
Selepas itu Rasulullah bertemu dengan Aus dan Khazraj menerima Islam. Wallahu alam.